Dalam kitab Sunan At-Tirmizi dengan hadis sanad hasan disebutkan Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum kubura fa innal baita alladhi taqra'u fihi suratul baqarah la yadkhuluhu asyayatin la yadkhuluhu syaitan. Janganlah sekalian kamu menjadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan sebagainya. Tuan-tuan, setengah-setengah orang menggunakan hadis ni melarang baca Quran di kubur. Nampak dia kata la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Bacalah Quran di rumah. Maknanya dia kata di kubur dia tak boleh baca Quran. Ini pun pendapat juga tuan-tuan. Dia kata nampak ni, kalau boleh baca Quran di kubur, kenapa Nabi sebut jangan jadikan rumah kamu kubur? Maksud hadis ni ialah kubur ni sunyi. Mana ada kubur meriah tuan-tuan? Ada kubur meriah. Kubur yang meriah ni kubur isteri P. Ramlee tu. Cerita mak mertua aku. Kan ibu mertua aku meriah tak masa mak dia pergi tunjuk dekat P. Ramlee kubur seberiah. Bila P. Ramlee ketuk pintu di rumah Nyonya Mangsa, buat apa kau berdiri di sini? Dirilah di sana. Kalau kau sudah haramkan kau jangan kau datang rumah aku lagi. Oh, P. Ramlee tengok sana. Saya datang nak melihat anak saya, mak. Nak kau sudah tidak ada, aku dah kasih sama orang lain. P. Ramlee nak balik, P. Ramlee tanya dekat mak dia. Mak, boleh tak? Jangan bagi aku, mak. Aku bukan mak engkau. Boleh tak tunjukkan di mana kuburnya Sabariah? Nyonya Mangsa aku ambil tudung, pergi pakai. Pergi mana? Pergi ke kubur Sabariah. Tuan-tuan nampak tak meriah di kubur? Yang baca Yasin, yang sapu sampah ramainya, ya Allah. Mana ada meriah macam itu tuan-tuan, Melaka Hari Raya. Ramainya orang pergi ziarah kubur. Kalau lah macam tu tuan-tuan, seronok lah. Tapi tu nak buat macam mana cerita. Yang realitinya kubur ni tak ada orang pergi. Jarang. Kadang-kadang aja pergi. Sunyi. Tuan-tuan saja-saja kena duduk di kubur. Menung. Buat apa mak saja lepak. Ada? Tak ada. Tempat yang paling dijauhi kubur lah. Pada hari itulah tempat yang akan kita sampai. Tempat yang akan kita masuk, itulah dia nama dia kubur. Tapi tempat itulah yang paling jarang. Kalau rumah sebelah kubur, rasa nak jual je rumah. Kalau sebelah kondominium kubur, buat surat bantahan, kami tak nak kubur sebelah kondominium. Pada hari itulah tempat dia nak pergi. Itulah maksud, jangan jadikan rumah sebagai kubur. Maksudnya sunyi. Quran tak dibaca. Sunyi. Sinarilah rumah kita dengan Quran, bagi riuh sikit. Itu maksud dia. Bukan tak boleh baca Quran di kubur, baca di mana pun, melainkan dalam tandas. Tandas tu kalau tuan-tuan beli mozaik dia daripada Itali pun, kepala paip daripada Perancis, getah paip tu import dari London, tai tu pula daripada Rusia, siling tu daripada Amerika. Air tu pula, ya Allah, air suling di atas tangki tu, punya proses. Boleh makan nasi dalam tanah. Punya proses tuan-tuan, tetap tak boleh baca Quran. Pasal saya tengok dalam satu program berita petang-petang tu pukul 5, sebelum tutup berita tu, program tandas kita. Tandas pada hari ini, kita akan meninjau tandas di tempat ini. Nampak? Tiap-tiap petang dia cerita pasal tandas ya. Saya dengar temu ramah satu orang. Saya kalau boleh, kita faham hari ini tandas tu ialah satu tempat untuk membuang kotoran dan sebagainya, tempat kotor. Kita nak ubah fahaman masyarakat Malaysia supaya tandas ni sentiasa bersih, sentiasa cantik, menawan, bersih. Kalau boleh sampai boleh semayang dalam itu. Tu dia bengongnya tuan-tuan. Apalah yang bengong lantik di menteri ni pasal apa tuan-tuan? Ada ke nak semayang dalam jamban tuan-tuan? Bersih macam mana pun nama dia jamban. Walaupun 24 jam cuci, apa bau pun tak ada, spray minyak wangi berkilo-kilo dalam tu, tetap dikira sebagai tandas. Haram baca Quran di situ. Tak boleh. Lain tempat tu bacalah Quran. Tak terbang dalam bas, naik motor,
silakan. Dalam kereta, silakan. Di rumah, orang kenduri kahwin, silakan. Dia kenduri kahwin, apa salah baca Quran? Buah atas speaker atau pokok rambutan, apa salah? Di kampung ni, speaker buah atas pokok nangka, pokok rambutan. Ada DJ tugas pula, pasanglah Quran. Ada pula tak bagi pasang. Dia kata, Ustaz, kalau kita pasang Quran, bukankah dalam Quran kata, bila kamu dengar Quran, kamu kena diam? Jadi kalau kita pasang tak sesuai, Ustaz, mana nak menimbang lagi, mana nak dengar Quran lagi? Oh, macam tu pula alasannya. Ya, tak mau baca Quran, akhirnya buah lagu lain. Tak bagi Quran. Dia semua tertib. Quran pasang, nampak duk seronok-seronok ni. Nampak Quran tu. Tu maksud dia, jangan buat benda lara. Tak salah. Baca Quran. Quran ni menjadi santapan kita, rohani kita. Sarapan-sarapan pagi, apa salahnya baca Quran? Sambil duduk sarapan di rumah, pasang kaset Quran. Dalam kereta, pasang kaset Quran. Orang pasang kaset Quran sekarang ni kalau berjalan malam aja, baru pasang Quran. Duduklah hutan pula, balik kampung pula, hutan Banat punya kampung tu, pasang kaset Yasin. Dia pok tak cakap, mak tak cakap, diam. Lagi sebatu nak sampai rumah, dia buang kaset Yasin, dia pasang radio era pula. Pasal dah dekat, hantu tak ada lah, dia kata. Dia baca Yasin ni pasal nak lari pada hantu je. Bukan nak ambil barakah daripada Yasin itu. Baik, dia kata mana-mana rumah yang dibacakan suratul Baqarah tidak akan dimasuki jin di dalamnya, syaitan di dalamnya. Itu saja ubat, tuan-tuan. Tak payahlah tuan-tuan nak susah-susah hati ambil tangkal sana, gantung di dinding. Ambil penangkal sini, gantung dekat jenang pintu. Tak payah. Syirik. Baca je Quran. Anak tuan-tuan kuat menangis. Nantu tuan-tuan sejak dah seminggu ni duk histeria aja, merasuk aja. Baca Quran. Bila dia sihat, suruh dia baca Quran. Bila dia sudah, suruh dia baca surah Al-Baqarah. Suruh dia sendiri baca. Yang sakit tu baca. Masalahnya Ustaz, dia uzur. Tak boleh baca. Kalau gitu kita lah bacakan. Saya tengok dalam program TV baru ni, minggu lepas, tentang satu orang yang pergi buat, syarikat Cina pergi buat penggambaran tentang operasi menghalau hantu bagi masyarakat Melayu di Kedah. Ya, orang Melayu ni kena rasuk hantu. Jadi ada 10 orang bomo yang pergi berubat. Jadi puak-puak TV ni, TV 8 ni, pakat dia ambil gambar lah. Penggambaran mereka ni menghalau hantu daripada badan. Ya, 10 orang bomo. Semuanya pakai kerih tak nampak. Semua pakai pedang sakti tapi tak nampak. Di tepi, orang tu pun tumbang. Oh, terror tuan-tuan. Macam Nasrul Haq. Saya tengok, tak pergi mengajar lah, saya tu lewatlah mengajar malam tu, duduk tengok. Dia kata kalau nak buang hantu dalam badan dia, hantu tu kena transfer masuk dalam badan dia. Dia pula dia tak ingat, dia menurun pula. Bagi telur sebiji, dia ambilnya telur, dia makan dengan kulit-kulit. Akhirnya pahlawan tadi pak tumbang, pangkah jatuh, akhirnya buah dalam botol. Tutup dalam botol, bungkus dengan kain putih, lempar dekat laut. Ini tuan-tuan, perubatan kita masih ada lagi perubatan jenis tu. Kena menurun, kena masuk dengan jadi dia, kena panggil hantu masuk dalam badan dia. Adakah itu dilulus dan dibenarkan oleh syarak? Apa-apa benda yang kita nak buat, kita kena tanya dulu, syarak bagi tak? Tapi yang buat ni ustaz. Itu penyakit yang saya katakan dari Kemensah semalam. Asyik ustaz buat ke okey dah tu? Kita bukan masalah ikut ustaz. Saya kata dah, kita mengikut Rasulullah. Kalau perbuatan ustaz itu tidak mengikut cara Rasulullah, kita tak wajib ikut ustaz tu. Yang kita kena ikut ialah ustaz yang ikut Rasulullah. Kalau kita ikut dia pula tak ikut Rasulullah, salah. Yang kita ikut Rasulullah dan kita ikut orang yang mengikut Rasulullah. Kalau perbuatan itu Rasulullah tidak benarkan, walaupun ustaz yang jadi kepala dia, tetap tak boleh buat. Dia makan telur dengan kulit-kulit sekali ni. Pasal apa? Menunjukkan bahawa dia sedang diresapi. Dia sedang dimasuki oleh hantu setan. Apa hukum memanggil hantu setan masuk dalam badan? Tujuan dia kata nak pindahkan orang tu, pesakit histeria tu, hantu tu masuk dalam dia. Tak disuruh pindah-pindah, keluar je. Nak
mengeluarkan hantu, baca Al-Baqarah aja. Panggil orang masjid 10 orang baca Quran. Cari yang betul-betul pandai baca Quran. Jangan yang baca pun haru biru. Dengung tak betul, tajwid tak betul, panjang pendek, baris atas bawah tak betul. Cari yang betul-betul qari. 10 orang habis baca surah Al-Baqarah. Baca tengah orang duk histeria. Menggelupur, muntah orang tu dengar baca surah Al-Baqarah. Baca dekat air pula, bagi dia minum, bagi dia mandi pula. Ada pula kata ustaz, mana boleh bagi mandi air surah Baqarah ustaz? Kenapa? Air tu kan dah baca Quran. Habis tu? Ya, dah mandi dah keluar masuk dalam longkang tak sesuai ustaz. Ya Allah, ini air bukan Quran. Ini air bukan Quran. Air baca Quran, bawa air tu, bila mandi tak apa, keluar kat longkang mana pun tak apa. Air yang dibacakan ayat Quran, bukannya Quran. Yang tak boleh awak masuk bilik mandi tanda Al-Quran. Bagi dia minum, muntah tuan-tuan. Bila minum, bila dengar surah Al-Baqarah dibaca, muntah, hantu setan pun keluar. Ini yang katakan keyakinan. Masalah kita ialah sebab tak yakin dengan Quran. Boleh ke Quran menyelesaikan masalah ni? Boleh ke? Bila dah tak yakin, memang tak boleh. Yakin pada Allah. Bukan yakin pada ayat itu, yakin pada Allah. Bila baca ayat ni, Allah tolong. Tapi ustaz macam kawan saya tu langsung tak sembahyang ustaz. Elok je ustaz. Jin tak ada kacau. Setan pun tak kacau. Macam kami anak-anak ni selalu kena kacau ustaz. Padahal suami saya datang masjid sembahyang, saya baca Quran. Memanglah jin tak kacau orang tak sembahyang. Pasal tu geng dia, buat apa dia kacau? Apa sebab jin nak kacau? Tu geng dia. Jin hanya kacau yang bukan geng dia. Serupa tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan rajin mengaji, mana geng mengaji nak kacau orang mengaji? Geng yang tak mengaji lah yang akan kacau. Yang tak suka. Geng yang suka mengaji, dia tak kacau. Oh bagus, mengaji tiap malam, bagus. Geng yang akan kacau ialah geng yang tak suka mengaji. Lepas ni tiap hari mengaji, letih dengar dia. Hanya ni lah, serupa tu jin pun. Sebab tu jin tu juga, buat apa dia nak kacau orang tak sembahyang? Memang geng dia. Dia kacau orang yang sembahyang. Sebab tu bila sembahyang, segala setan datang untuk mengganggu sembahyang kita. Orang yang tak sembahyang tidur di rumah, dia tak kacau. Pasal tak sembahyang. Buat apa dia nak kacau? Baik. Kalau sebahagian ulama, sebahagian orang-orang saleh mendapat gangguan daripada jin dalam rumah, maka para ulama menasihatkan mereka supaya membacakan surah Al-Baqarah. Maka tak kala dibacakan surah Al-Baqarah, jin itu pun lari lintang pukang daripada rumahnya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, firman Allah taala, Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah ayat pertama. Apa maksud daripada huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal-awal suratul Baqarah itu? Dia adalah tentangan Allah taala untuk melemahkan orang-orang Arab yang mempunyai kefasihan berbahasa dan para penyair. Alif Lam Mim, Hamim tadi tu imam kita baca, Hamim Ad-Dukhan. Ya, surah Ad-Dukhan. Apa benda Hamim? Apa benda Yasin? Apa benda Alif Lam Mim? Allah, kenapa Allah turunkan ayat-ayat Alif Lam Mim yang dipanggil sebagai huruf-huruf rahsia? Yang pertama untuk mencabar ahli-ahli bahasa. Oh, kamu terror, boleh jadi bahasa, boleh jadi pakar bahasa, terror sangat. Sekarang kamu bagi makna. Apa makna Alif Lam Mim? Silakan. Berkumpul pendeta-pendeta Arab, bahasa-bahasa, tukang-tukang bahasa, cari Yasin, tak dapat makna. Yang keduanya, Allah nak melemahkan kita. Yang mengaku alim, yang mengaku pandai, yang mengaku doktor, yang kata PhD dia dah habis dah mengaji. Saya terror, saya PhD. Baik, kamu terror sangat. Apa makna Yasin? Apa makna Yasin? Tak tahu. Kata doktor, kata pandai sangat, bagilah makna Yasin. Tak tahu. Tanya pada ulama-ulama, tok-tok guru pondok, apa makna Alif Lam Ra? Tak tahu. Kenapa Allah buat macam itu? Allah nak menunjukkan bahawa ilmu yang kita ada ni terlalu sedikit. Hanya 2 surah, 2 huruf pun kita dah tak dapat bagi makna dah. Ya tak dapat bagi makna, sin tak dapat bagi makna.
Kadang-kadang lagi leceh, bukan Yasin, Nun, satu huruf saja kita tak boleh tahu dah makna. Kalau kita kata terror sangat, tolong bagi makna Nun. Tak ada siapa boleh bagi makna. Nabi pun tak bagi makna. Sebab apa? Sebab Allah tidak bagi tahu. Nak menunjukkan kepada kita, ilmu yang kita ada pada hari ini ialah kerana Allah bagi sikit dekat kita. Kalau Allah tak bagi, walaupun huruf Nun saja maknanya, sudah pun kita tak dapat tahu. Jadi jangan sombong bila ada ilmu yang ada pada kita ni sikit sangat. Ilmu yang ada di kita ni bila-bila masa boleh hilang. Dah lah sikit. Bila-bila masa pun boleh hilang. Berapa ramai sekarang, dulu dia orang alim, sekarang dia tak alim dah, nyanyuk lah. Dulu dia cikgu sekolah, sekarang ingatan dia pun tak berapa kuat dah. Dulu kita ni pegawai, sekarang ni ingatan pun dah lemah dah. Nama cucu pun dah lupa. Datang beraya di rumah kita, dua orang muda. Kamu anak siapa? Anak Pak Mat. Mat mana? Cucu Tok pula. Oh, ya ke? Dia pun tak ingat tu cucu dia. Pasal apa? Dah tua. Ingatan lemah. Itu yang kita nak banggakan. Bila-bila masa Allah bagi ambil dengan sebab tua. Ilmu ni kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ambil balik dengan sebab ilmu yang kita rasa betul selama ini, rupa-rupanya salah. Kita perasan ilmu kita tu dah betul dah, rupa-rupanya salah juga. Ataupun Allah Ta'ala bagi kita lupa ingatan. Boleh juga lupa ingatan. Naik motor jatuh terhentak atas batu. Terus tak ingat. Hantar ke hospital, dia duduk tanya orang, di mana saya? Saya nama apa? Dia tak kenal diri dia sendiri. Orang yang macam ni tuan-tuan, nak bagi elok balik, jatuh motor lagi sekali. InsyaAllah dia baik. Kalau tuan-tuan tak percaya, tengok cerita Hindustan. Cerita Hindustan, kalau hero naik motor, jatuh dalam sungai, belaga dengan batu, hilang ingatan. Hilang, hanyut dalam sungai. Lalas sekali jumpa dekat heroin. Orang belah di rumah, tempek lah, daun kayu lah, apalah dia. Kemudian heroin tu pula jatuh dalam sungai. Hero dia terjun pergi selamat. Belanggar batu lagi sekali. Terus ingat. Dia tuan-tuan, itu dalil menunjukkan bahawa siapa-siapa yang tak ingat perlu untuk batu kat dia. Saya tengok cerita Hindustan lah, contoh kan. Baik. Firman Allah Ta'ala, untuk apa alif lam ini? Maha suci Allah yang melemahkan dan membuat segala sesuatu yang tidak berdaya dengan kitabnya. Para penceramah pun terdiam di hadapannya. Para ahli syair pun tak berdaya dibuatnya. Hanya dengan alif lam mim saja. Tolong bagi makna. Tak tahu. Bagilah makna. Tak tahu. Yang bagi makna ni seorang je sahabat Nabi, Ibnu Abbas, dia bagi makna. Yang lain tak berani bagi makna. Ibnu Abbas kata, ya itu wahai. Sin itu manusia. Wahai manusia. Itu pun bukan daripada Nabi, itu pendapat dia. Sebab itu bila ditanya kepada Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali kata, jangan cari makna Yasin. Jangan cari makna alif lam mim. Itu ialah rahsia Tuhan. Yasin, alif lam ra, alif lam mim, Toha itu hanyalah sebagai satu alat untuk orang mengkaji. Kalau tuan-tuan baca alif lam mim, terus tuan-tuan sembahyang, rukuk, lepas Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, sedar? Tak sedar. Dia mesti perhabis juga, Yasin wal Quranil Hakim, baru sedar. Kata Sayyidina Ali, yang pentingnya bukan Yasin. Yang penting dan kena kajinya ialah perkataan selepas Yasin. Perkataan selepas alif lam mim, selepas alif lam ra. Itulah yang kena kaji. Macam orang jual aiskrim di sini. Dia naik motor roda 3, dia jual aiskrim. Makul kawanku, makul kawanku. Dia jual aiskrim. Ya, setengah dia tak guna makul kawanku, dia guna music. Tenenek. Tenenek. Itu Magnolia. Jadi budak-budak pun keluar, ayah, aiskrim sampai. Budak tu akan beli aiskrim. Dia tak akan beli makul kawanku. Ada kita minta dekat orang ni aiskrim tu, saya nak beli makul kawanku, dia buat keluar aiskrim. Saya bukan nak aiskrim, saya nak makul kawanku. Dia tak mau. Ni tak boleh, ni saya cari makan yang ni lah. Dah pasang keset pun makul kawanku. Dia nak take keset tu, tak dapat dia.
Yang pentingnya bukan makku kawanku, itu iklan. Yang pentingnya ialah aiskrim itu. Supaya alif lam mim itu gezek ya, jingle saja kata orang. Yang nak fahamnya ialah yang selepas itu. Sebab itu selepas alif lam mim, selepas yasin, selepas sad, selepas nun, semuanya Al-Quran. Alif lam mim, zalikal kitab. Alif lam ra, tilka ayatul kitab. Semua kitab. Yasin wal Quranil Hakim. Semuanya Quran. Kitab, tak Quran, kitab, tak Quran, kitab, tak kitab, Quran. Toha ma anzalna alaikal Quran. Quran. Semuanya Quran. Jadi kata Sayyidina Ali, yang kena kaji bukan alif lam mim, yang kena kaji ialah Quran itu. Hari ni orang kita dia tak kaji Quran, dia kaji alif lam ra. Alif tu apa? Lam tu apa? Oh, dia mula buka tasawuf. Duduk di kedai kopi tu, dah haji kat depan. Apa dok mengaji surah tu kulit ni, hak saya mengaji ni isi. Alif tu apa? Alif tu Allah. Oh, dia mula lah. Lam tu apa? Lam tu aku. Mim tu apa? Mim tu Muhammad. Oh, hebat. Dia seorang je faham. Orang lain tak faham. Dia duk kaji tu. Ya tu apa? Sin tu apa? Sad tu apa? Oh, dia kaji. Tapi Quran dia tak kaji. Bila dia nak maju? Bila dia nak maju? Sebab tu dia tak pergi haji di Mekah. Dia buat haji di kedai kopi je. Tak maju-maju. Pasal duk kaji yang itu je. Pergi dam haji saja lah. Kalau ikut hukum tuan-tuan, dan haji ni haram main. Sebab dia menghalau orang pergi haji. Orang nak pergi haji dia makan, orang nak pergi haji dia makan. Lepas tu haram main dam haji. Menghalau orang nak pergi haji. Baik, kemudian setiap hal tersebut mempunyai mukjizat, kelebihan dan sesuatu yang menakjubkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah untuk menentang dan membinasakan keajaiban tersebut. Keajaiban orang Arab dahulu kala di zaman Rasulullah, kerana mereka ni pandai bahasa. Kalau cerita matahari, satu Kaabah tu mereka boleh tulis dekat keliling Kaabah, cerita tentang matahari. Kalau cerita tentang bulan, berkajang-kajang kertas mereka boleh hurai tentang bulan saja. Pakar bahasa. Begitu juga di zaman Nabi Allah Musa. Di zaman Nabi Allah Musa, orang yang sangat pandai dalam ilmu sihir. Beribu-ribu orang ahli sihir. Fir'aun mengumpulkan ahli sihir lebih 100,000 orang untuk lawan Nabi Musa. Dikumpul seluruh daripada Mesir ahli sihir untuk menentang Nabi Musa. Sebab itulah Nabi Musa diutuskan dengan tongkat. Mukjizatnya tongkat boleh jadi ular, tongkat boleh belah laut, tongkat ketuk batu boleh keluar air. Sebab apa? Sebab masa itu orang terlalu mempercayai sihir. Bila Nabi Musa ambil tongkat dia jadi ular, dia berkata, wah, yang ni lagi terror, yang ni bukan sihir dah, yang ni betul-betul punya. Sebab tu masa itu keadaannya sesuai dengan tongkat. Zaman Nabi Muhammad pula orang tak ada sihir, orang sihir dengan tulisan. Orang bangga dengan syair, orang bangga dengan pujian, mengagung-agungkan berhala dengan syair, mengagung-agungkan matahari, bulan, bintang dengan syair, tok nenek dengan syair. Maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menandingi syair-syair mereka. Bila Quran turun, syair ni tolak ke tepi. Bila Nabi Musa bawa mukjizat, ahli sihir tolak ke tepi, Fir'aun tolak ke tepi. Itu dia tuan-tuan, senjata di dalam nak memerangi musuh-musuh Islam. Senjata dan alat untuk memberikan kepahaman kepada umat Islam, kepada umat manusia, akan berubah mengikut zaman. Dan kita pendukung-pendukung Islam ni pun kena melakukan perubahan itu. Tidak boleh dah guna senjata 50-an untuk menghadapi zaman sekarang. Tak boleh dah. Duk kira kerih nak lawan M16 macam mana? Dia memang tak kenal lagi kerih ni. Baru duk pasak kemian dia tembak mati dah tuan-tuan. Yang sesuai je dengan apa? Mengikut keadaan. Tak sesuai dah kita nak berperang guna lembing tombak dah sekarang. Ya, untuk berperang mesti menggunakan teknologi yang canggih. Itu dalam bidang peperangan. Serupalah dalam bidang pendakwahan, pendekatan. Nak dakwah tak boleh kasar-kasar. Nak dakwah tak boleh boikot-boikot lah. Orang kita boikot, orang tinggal kita. Kita boikot, orang tak peduli kita lah. Lalu kita seorangnya boikot. Kita bangga dengan boikot kita ya. Yang kita kena berubah sekarang ni dah kena campur dengan mereka lah. Bagi kepahaman kepada mereka.
campur kepada mereka, bergaul dengan mereka. Dalam bergaul itu kita memberikan kepahaman kepada mereka. Kena berubah mengikut kepada zaman, pendekatan-pendekatan tentang Islam. Sebab itu manusia itu berubah daripada zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Allah Muhammad. Semua berubah mengikut keadaan pada masa itu. Baik, Nabi Allah Isa diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada umat yang sangat pandai dalam bidang ilmu kedoktoran, ilmu perubatan, teknologi kedoktoran. Maka Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Isa, menyembuhkan orang yang buta. Mana terror? Aku ke kamu? Mana terror? Allah ke kamu? Kamu boleh pandai sangat baik, sekarang orang ni buta, dicelekkan dengan mukjizat Allah Ta'ala. Disembuhkan orang yang kusta dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Ta'ala. Akhirnya mereka terdiam. Wah, orang mati pun boleh hidup. Kalah doktor-doktor mereka, kalah teknologi mereka. Akhirnya beriman pada Nabi Allah Isa. Ini yang berbeza mengikut zaman, mengikut Nabi. Baru ni berlaku di India, satu Sami Hindu yang mengatakan bahawa dia boleh hidup selepas dia minum racun. Anak-anak murid dia beribu tuan, minum racun gogok. Dia kata tak apa, relax, lepas ni saya hidup balik. Lepas dia minum, menggelepar sakit, muntah, keluar buih semua, bawa pergi hospital. Pengikut pergi hospital pula nak tengok. Doktor nak tanam tak bagi, doktor nak belah mayat pun tak bagi. Buat balik ke kuil. Sebab suami kata dah, nanti dia hidup balik. Tunggu sampai petang tak hidup balik tuan-tuan. Dah mati dah, hang siapa nak hidup balik? Tapi dengan izin Allah Ta'ala di zaman Nabi Allah Isa, boleh hidup balik orang mati. Boleh hidup balik dan dimatikan balik selepas memberi jawapan siapa yang membunuhnya. Begitulah kaedah Allah Ta'ala memberikan kepada kita pendekatan dakwah mengikut kepada zaman, mengikut pada tempat. Kita pun kena faham macam itulah. Kalau kita bercakap dengan budak-budak, sesuai dengan budak-budak macam mana? Bercakap dengan orang tua, macam mana cara dengan orang tua? Bercakap dengan orang profesional, macam mana bercakap dengan orang profesional? Cakap dengan orang kampung, macam mana dengan cara orang kampung? Cakap dengan budak universiti, macam mana? Jangan duduk di universiti, cakap sama macam universiti. Mai surau mengajar macam orang universiti, mana sesuai? Lecturer, universiti, pensyarah universiti, profesor universiti, jemput ceramah pergi kampung Bukit Bertam, Hulu Selangor. Jumpa lembu kat 100 ekor baru jumpa masjid. Ya Allah, jauh ya amat. Tiba-tiba pergi cakap bahasa universiti pada orang Bukit Bertam, mana dia faham? Metodologi dakwah ini memerlukan pendekatan karisma yang baik. Mana kampung tu faham? Karisma apa mak? Karisma kampung. Hindustan tu. Dia pun tak faham. Jadi bahasanya bahasa mereka. Kalau saya orang Kelantan, main berceramah pada tuan-tuan, saya tak boleh guna dialek Kelantan untuk cakap dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tak faham. Tak faham dia. Kena bercakap dialek tuan-tuan, supaya tuan-tuan mudah faham. Itulah yang dipanggil kebijaksanaan. Kalau masjid tuan-tuan ni, Bangladesh ramai, khutbah Jumaat, separuh Melayu, separuh Bangladesh. Kenalah belajar cakap Bangladesh. Kita dapat tak faham nak nyimak, dapat tak faham. Hijau, biru, hijau, merah kah? Itu jadi potong. Ada kena buat dah tuan-tuan perubahan. Saya berceramah baca sembahyang Jumaat di satu masjid di Taiping. Imam dia translate bahasa, dua bahasa. Satu bahasa Melayu, nanti dia cakap bahasa Urdu. Sebab yang datang sembahyang semua orang Pakistan, orang Hindustan. Semua bahasa Urdu. Dan dekat 10 minit je untuk bahas tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak pesan hari ni ada 3 pesanan. Yang pertama sekali, marilah kita sama-sama ringkas di sembahyang. Dia baca untuk mereka. Baik, izinkan saya untuk bercakap bahasa Urdu pula. Zindagi safar sana ada cakap Hindustan pula dah. Pasal apa? Pasal separuh masjid tu ialah orang Pakistan. Ini yang dikatakan kesesuaian. Jangan pergi balon cakap Pakistan, semua hak Melayu pula ngangah. Dia kata apa? Tak tahu janji semayang. Rugilah kita. Yang ni yang dikatakan kesesuaian. Allah mencabar orang bahasa Arab dengan kebolehan bahasa Arab mereka dengan satu perkataan saja. Alif, lam, mim. 3 huruf. Kalau kamu terror sangat, tolong bagi makna. Apa dia alif, apa dia lam, apa dia mim. Satu orang pakar bahasa pun tidak boleh bagi makna kepada 3 perkataan itu. Inilah dia tuan-tuan, kebijaksanaan Allah Ta'ala dan kehebatan Al-Quran.
Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خلق الله يا رسول الله